Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Lidrah 28 Disember bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Tajuk utama malam ini. Mangsa banjir di Kelantan terima bantuan awal RM50 juta secara terus. Juga benteng PLSB pecah, penduduk terkesan. Belas pusat pemindahan sementara PPS di Kelantan ditutup hari ini menjadikan jumlah mangsa banjir turun kepada 20,788 orang. Mereka daripada 6,795 keluarga berlindung di 54 PPS di 4 daerah iaitu Pasir Mas, Tumpat, Kuala Krai dan Tanah Merah. Portal Info Bencana Banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM merekodkan mangsa banjir di Pasir Mas berjumlah 16,980 orang berada di 32 PPS. Di Tumpat, 2,850 orang berada di 9 PPS, diikuti di Kuala Krai seramai 793 orang di 11 PPS dan Tanah Merah 165 orang di 2 PPS. Sementara itu di Terengganu, jumlah penduduk yang terjejas turun kepada 4,476 mangsa. Semua mangsa daripada 1,216 keluarga berada di 45 PPS berbanding 1,546 keluarga di 54 PPS sebelum ini. Setakat ini, 7 daerah yang terjejas adalah Kuala Terengganu, Kemaman, Dungun, Marang, Setiu, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Mangsa banjir di Kelantan akan menerima bantuan awal RM50 juta. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA itu akan disalurkan terus kepada mangsa yang berada di pusat pemindahan sementara PPS dan juga kawasan-kawasan yang terjejas banjir. Dengan peruntukan awal daripada melalui NADMA RM50 juta itu terus kepada penduduk-penduduk atau keluarga terlibat. Memang RM1,000 satu keluarga. Tadi yang bertanyakan dulu ada tambahan. Ya, tambahan setelah dikenal pasti kerosakan dan kerugian yang disahkan oleh pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan. Dan insya-Allah kita akan cuba kurang kerana dimaklum tadi Menteri Besar sebut ada yang keluarga yang 3 kali dah hadapi masalah banjir dan kerosakan yang sangat berat yang dihadapi ditanggung oleh keluarga. Itu insya-Allah kita akan bantu. Beliau berkata demikian pada sidang media melawat PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Lati Pasir Mas. Turut hadir Menteri Besar Datuk Muhammad Nasruddin Daud dan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad. Mengulas lanjut, Perdana Menteri turut berterima kasih kepada semua pihak sama ada jentera kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang membantu mangsa banjir. Kerjasama kedua-dua pihak ini akan menjadikan proses membantu mangsa banjir berjalan lancar demi keselesaan rakyat. Datuk Seri Anwar berkata, selain bantuan keuangan, yang lebih penting ialah membantu untuk meredakan tekanan yang dialami rakyat akibat kesukaran yang dihadapi akibat banjir. Sementara itu, projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok Fasa 2 akan disegerakan bagi menangani masalah banjir terutama di Rantau Panjang. Perdana Menteri berkata pada masa sama pihaknya meminta kerajaan negeri mempercepatkan proses pengambilan tanah. Saya dapat persetujuan daripada kerajaan negeri Kelantan atau Menteri Besar supaya menyegerakan proses pengambilan tanah supaya Kerajaan Persekutuan dan Kementerian Sumber Asli dan JPS boleh menyegerakan projek itu secepat mungkin. Mungkin awal tahun depan. Dia melibatkan sekitar RM800 juta tambahan daripada projek yang telah diluluskan. Jadi kita terpaksa ambil langkah segera menyegerakan pelaksanaan projek Fasa 2 ini atau panjang kerana ia ternyata mampu mengurangkan tekanan banjir di kawasan Rantau Panjang. Ditanya sama ada projek berkenaan bermasalah memandangkan Rantau Panjang sering berdepan banjir teruk sejak ia dimulakan,
Datuk Seri Anwar berkata, projek berkenaan masih lagi dalam pembinaan dan fasa pertama membabitkan pembinaan tebing dan untuk menyelamatkan kawasan sebelah kanan yang melibatkan kawasan Pasir Mas serta Tumpat. Manakala apabila fasa 2 siap kelak, ia akan berfungsi untuk mengurangkan banjir di kawasan sebelah kiri tebing melibatkan rantau panjang. Sementara itu, mengulas berhubung benteng projek PLSB Sungai Golok yang pecah sehingga 20 meter itu, Anwar berkata pihaknya meluluskan peruntukan segera RM6 juta bagi membina 3 alur limpah. Katanya projek pembinaan itu akan dilakukan segera dengan setiap satu alur limpah bernilai RM2 juta. Selepas beberapa tahun tidak mengalami banjir yang buruk, penduduk kampung Jejawi Pasir Mas Kelantan terkesan dengan bah yang menimpa mereka. Menurut mereka, benteng projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu PLSB pecah menjadi punca utama air mengalir deras di kawasan mereka. Abdul Rahman Kunyo di Kelantan ada butirannya. Menurut seorang penduduk kampung yang juga pemandu bot Abdul Aziz Ramli, benteng PLSB itu memberikan kesan kepada penduduk kampung sejak ia pecah 2 hari lalu. Jelasnya pembinaan PLSB itu memberikan kesan yang baik buat penduduk di Pasir Mas, tetapi akan memberi kesan yang buruk kepada penduduk Thailand ketika musim banjir. Kali ni lebih teruk pada biasa. Pasal dia benteng pecah. Sebelum ni benteng tak ada, dia air biasa kan, mari dia terus pergi lalu. Dia buat benteng pun tak selesai. Buat benteng orang sebelah sana tu tenggelam. Kalau tak buat benteng orang sebelah sini tenggelam. Sementara itu, seorang lagi penduduk, Abdul Hadi Ibrahim berkata, penduduk kampung Jejawi sentiasa bersedia dengan banjir. Namun bencana pada kali ini di luar dari jangkaan mereka. Kebiasaannya sebelum adanya tambatan tu memang selalu banjir. Tapi semenjak dia buat tambatan tu, kawasan ni dah tak banjir lah. Tapi tahun ni kemungkinan ban tu pecah. Selepas pecah tu banjir lah. Sebab di sini air naik dengan mendadak. Pada Selasa, benteng PLSB dilaporkan pecah. Benteng itu mempunyai ketinggian lebih 10 meter, manakala air Sungai Golok mencecah 11.03 meter. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Pasir Mas merupakan kawasan paling teruk terjejas banjir di Kelantan. Ia memburuk selepas benteng PLSB pecah kemarin dan menyebabkan belasan ribu mangsa terkesan. Untuk mengetahui perkembangan banjir di Kuala Krai, kita berlintas langsung bersama wartawan Abdul Rahman Kunyu. Silakan Rahman. Baik, terima kasih Fazida. Fazida, jika semalam saya berada di Kuala Krai yang di mana kawasan kedua tertinggi terjejas banjir, dan pada hari ini saya berada di kawasan yang paling tertinggi terjejas banjir di Kelantan ini, iaitu di Pasir Emas, dan saya kini berada di kawasan Sungai Lancang yang di mana merupakan punca utama, saya boleh katakan, kenapa Pasir Emas ini dilanda banjir. Dan di Sungai Lancang ini, jika penonton sendiri dapat saksikan di visual kaca TV anda, benteng ataupun pintu air yang berada di Sungai Lancang ini pecah, membuatkan air melimpah ke kawasan persekitaran, dan saya dimaklumkan oleh penduduk kampung yang berada di sekitar di sekeliling Sungai Lancang ini merupakan ada kawasan penduduk di sebelah kanan dan juga sebelah kiri Sungai Lancang ini, dan paling teruk terjejas adalah kampung-kampung yang berada di sebelah kanan Sungai Lancang ini, dan di sebelah kiri agak selamat juga berbanding daripada sebelah kanan. Dan jika seperti yang sedia maklum, Pasir Mas merekodkan mangsa banjir yang paling teramai, iaitu sejumlah 18,000 mangsa yang terjejas kerana bencana bah ini, dan masih lagi saya boleh katakan ada di kawasan Pasir Emas ini yang bergelap kerana terputusnya bekalan elektrik, dan dinasihatkan supaya mangsa-mangsa terutamanya yang berada di Pasir Emas ini sentiasa cakna dan jangan menghampiri mana-mana tiang elektrik untuk mengelakkan
sebarang perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Dan jika siang tadi juga saya sempat berjumpa dengan mereka yang berada di sekitar Pasir Mas ini, dan mereka sentiasa bersedia seperti mana mereka tahu tiap-tiap tahun memang berlakunya banjir di Kelantan ini. Tetapi arus ataupun bencana banjir kali ini yang menimpa di Pasir Emas ini agak lain sedikit kerana mereka mengatakan bahawa projek PLSB itu pecah dan membuatkan penduduk di sekitar Pasir Emas ini terjejas lebih daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Dan saya kira setakat itu dahulu apa yang saya dapat kongsikan daripada Pasir Emas ini. Kembali ke rakan setugas. Silakan Fazidah. Baik, terima kasih Abdul Rahman atas laporan itu tadi dari Kuala Krai, dan kita akan ke laporan seterusnya. Mayat Muhammad Haras Ilman Muhammad Rizwan 11 tahun ditemukan 11 pagi tadi dalam tragedi petang semalam. Mangsa dilaporkan mandi bersama adik dan rakannya di Sungai Kampung Tok Hakim, Padang Midin, Kuala Terengganu. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat BBP Kuala Terengganu yang mengetuai operasi SAR, Rozizah Abni Hajar berkata, mayat Muhammad Haras Ilman ditemui pasukan penyelamat di dasar sungai dalam keadaan tertiarap pada jarak 30 meter daripada lokasi terakhir mangsa dilihat dengan kedalaman air sedalam kira-kira 1.5 meter. Alhamdulillah, mangsa lemas yang kita cari daripada semalam telah kita temui pada jam 11 pagi di kedalaman 5 kaki. Jarak daripada tempat mangsa yang akhir dilihat tu dengan tempat yang kita jumpa pagi ini adalah 30 meter. Ya, semasa dijumpai mangsa dalam keadaan meniarap, ya, dan keadaan di dasar hanya rumput-rumput kecil lah yang kita jumpa di situ. Ya, body semua okey. Body dalam keadaan sempurna, masih berbaju dan berseluar lah. Roziah berkata mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis dan dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nur Zahira HSNZ untuk urusan lanjut. Semalam mangsa bersama adiknya Muhammad Firas Wafi 9 yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan SK Bukit Besar dan rakannya Wais Al-Qarni Mahadi 12 murid tahun 6 SK Serada dikatakan bermain air limpahan jalan di tepi sungai berkenaan jam 4 petang. Ketika bermain, mangsa dihanyutkan arus deras manakala adiknya yang cuba menyelamatkan abangnya hampir lemas sebelum diselamatkan penduduk yang kebetulan berada di kawasan berkenaan. Masjid dan surau di seluruh negara dipohon untuk mengadakan solat hajat bagi mendoakan keselamatan dan kesejahteraan negara serta mereka yang diuji dengan banjir. Saranan itu dibuat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar, dan beliau juga telah mengarahkan agensi-agensi di bawahnya untuk turut sama membantu mangsa banjir menerusi tabung bantuan sedia ada. Dalam kenyataan hari ini, Datuk Dr. Naim berkata beliau amat bersimpati dan bersedih dengan musibah yang menimpa mangsa banjir. Beliau berharap mangsa diberikan ketabahan dengan dugaan yang dihadapi ketika ini. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata JAKIM akan mengadakan solat hajat memohon kesejahteraan negara daripada musibah banjir bermula malam ini dan selepas solat Jumaat esok. Solat hajat itu akan diadakan di Masjid Utama JAKIM iaitu Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Zainal Abidin di Putrajaya. Orang ramai dijemput untuk sama-sama menyertai solat hajat tersebut di samping menghulurkan sumbangan derma kepada mangsa banjir sebagai tanda solidariti bersama. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi juga telah menyarankan semua masjid dan surau di wilayah persekutuan menganjurkan solat hajat selepas solat maghrib hari ini dan selepas solat Jumaat esok. Selepas ini, kanak-kanak mangsa banjir sukar dapatkan rawatan. Polis Diraja Malaysia PDRM dalam proses melengkapkan siasatan kes penipuan membabitkan sebuah syarikat pengendali umrah untuk diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Siasatan Bukit Aman, Datuk Rahaimi Mat Isa berkata pihaknya sudah mengadakan perbincangan mengenai kes itu bersama pihak pejabat peguam negara. Perbincangan berkaitan kes tersebut sudah dibuat dan arahan untuk mengambil beberapa tindakan lagi sebelum dirujuk kepada pejabat pendakwa raya untuk mendapatkan keputusan.
Kertas siasatan akan dilengkapkan dan dirujuk semula selepas semua tindakan dilengkapkan. Terdahulu, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka untuk menyiasat kes penipuan membabitkan sebuah syarikat pengendali umrah. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia juga menjalankan siasatan dan mengambil tindakan terhadap 177 aduan membabitkan tuntutan sebanyak RM4,335,073.07. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK turut menggantung lesen syarikat terbabit. Sejak penggantungan lesen oleh MOTEK pada 10 Julai lalu, katanya tiada pakej umrah baharu ditawarkan syarikat itu kepada orang awam dan tiada kes baharu dilaporkan. Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah UNIPSAS akan terus mengekalkan kadar yuran pengajian rendah bagi memastikan lebih ramai yang mampu menyambung pelajaran di peringkat tinggi. Naib Chancellor UNIPSAS, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Zawavi Zainal Abidin berkata, universiti itu mahu terus menjadi pusat pengajian yang mesra asnaf dan golongan B40 di negara ini. Menurut Datuk Dr. Muhammad Zawavi, 40% pelajar di UNIPSAS adalah golongan asnaf dan B40. Untuk sesi akademik 2023-2024, terdapat seramai 400 pelajar kategori asnaf dan B40 ditawarkan pengajian di UNIPSAS. UNIPSAS sebuah universiti yang mesra asnaf dan B40. Kita menyediakan kemudahan. Kita menjamin anak-anak pelajar yang berada di universitas, insya-Allah mereka tidak akan kelaparan. Ini antara keazaman universitas dalam menyantuni anak-anak asnaf dan B40 mempunyai peluang yang sama dengan yang lain dalam menyambut pengajian kepada peringkat tinggi, insya-Allah. Jelasnya, walaupun UNIPSAS menawarkan yuran pengajian yang rendah, namun kualiti pendidikan universiti itu pada tahap yang tinggi. Universiti pertama milik Kerajaan Negeri Pahang itu menawarkan 35 program pengajian meliputi peringkat asasi, diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. UNIPSAS mempunyai kerjasama dengan 7 institut pengajian tinggi IPT dalam negara dan 17 IPT luar negara. Jom sertai UNIPSAS, satu-satunya universiti Islam milik Kerajaan Negeri Pahang. Pendaftaran dibuka sehingga 19 Januari 2024. Jangan lepaskan peluang anda untuk menjadi warga UNIPSAS Bumi Barak. Hari pendaftaran UNIPSAS bermula pada 16 Disember 2023 sehingga 19 Januari 2024. Pendaftaran boleh dibuat di laman sesawang www.unipsas.edu.my atau hubungi talian 095535555 dan 0199899153. Bencana banjir memberi 1,001 cabaran buat mangsa yang terlibat. Pesakit kronik antara yang paling terkesan akibat banjir apabila bencana itu menyukarkan mereka untuk mendapatkan rawatan yang diperlukan. Antara pesakit yang terkesan banjir di Terengganu ialah adik Nur Iman Muhammad Sabri Arifin berumur 1 tahun 9 bulan yang menghidap benign appendicitis teratoma di mana terdapat ketumbuhan di langit dan gusi sehingga terpaksa bernafas melalui lubang yang ditebuk pada lehernya. Rumah Nur Iman dan keluarga di Kampung Padang Bual Jertih dinaiki air banjir hingga menyukarkan urusan rawatan kanak-kanak tersebut dan membeli barangan keperluan. Simpati dengan nasib keluarga berkenaan, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Yayasan Ikhlas turun menziarahi Nur Iman yang merupakan salah seorang penerima sumbangan kempen Bantu Pesakit Sihat Yayasan Ikhlas. Antara bantuan awal yang disalurkan ialah susu khas bernilai RM800 untuk Nur Iman selain bantuan tunai. Sebelum ni rumah Adik Iman ni ditergelami air di sekitar kawasan Adik Iman, rumah Adik Iman. Jadi kita ziarah dan alhamdulillah hari ini air telah sedikit surut. Tapi walaupun bagaimanapun hujan masih lagi berterusan di kawasan ini. Jadi untuk kita pastikan Adik Iman ni tak terputuslah bekalan makanan, sebab kalau kita tengok kawasan di sini ditergelami air, susah untuk Adik Iman keluar untuk mendapatkan rawatan dan juga untuk mendapatkan bantuan susu lah sebenarnya. Jadi kita memang kita turun untuk misi banjir dan juga untuk menyantuni Adik Iman.
Sementara itu, Muhammad Sabri Arifin, 29 tahun berkata 2 hari lalu air naik 1 meter di hadapan rumahnya dan dia bimbang jika banjir berulang kerana anaknya itu perlu mendapatkan rawatan ke hospital. Dia terlalu sensitif lah sikit. Dia macam kena jaga banyak ni lah. Sebab dia takut ada apa kulak ke apa mudah kena habuk ke apa kan. Kita kena terapi sikit lah jaga dia. Lepas tu kalau macam waktu air banjir gini, macam kalau dia kena jakit tekomeh, sukarlah kita sikit macam nak bawa pergi dia klinik ke apa memang sakut air nak keluar ke apa tu. Kalau banyak ada keperluan lah sipek macam alat-alat dia tu kena berjaga-jagalah bagai-bagai dia tu. Kisah Nur Iman yang diuji sakit sejak lahir pernah disiarkan berita TV Al-Hijrah pada September lalu dan mendapat perhatian orang ramai yang turut memberi sumbangan bagi meringankan beban keluarga itu. Orang ramai yang bersimpati dengan nasib Nur Iman boleh menyumbang menerusi akaun Maybank Yayasan Ikhlas bernombor 5628 3463 6228 dengan rujukan Bantu Iman. Selepas ini, air di Yaman bagaikan emas. Mesir yang menjadi perantara rundingan gencatan senjata kekal di Semenanjung Gaza mengusulkan beberapa cadangan kepada pejuang Hamas. Antaranya Mesir mengesyorkan Hamas melepaskan kuasa di Semenanjung Gaza sebagai balasan kepada gencatan senjata kekal. Namun Hamas dan Jihad Islam menolak cadangan itu. Pegawai kepada kedua-dua kumpulan itu menafikan secara terbuka apa yang dikatakan sumber berkenaan. Pemimpin kedua-dua kumpulan itu berulang kali menegaskan masa depan pasca Perang Gaza harus diputuskan oleh rakyat Palestin sendiri dan bukannya mengikut telunjuk kuasa asing. Cadangan lain Mesir adalah gencatan senjata berbilang peringkat dengan yang bersifat sementara pada peringkat awal untuk tempoh 1 atau 2 minggu. Gencatan senjata sementara itu boleh diperbaharui. Menurut pegawai Palestin, ia adalah gencatan senjata 3 peringkat dengan pembebasan semua tahanan wanita, kanak-kanak dan lelaki tua untuk 10 hari pertama. Sebagai balasan, Israel akan membebaskan sejumlah banduan Palestin yang dipersetujui dalam kategori sama, menghentikan semua pertempuran, menempatkan semula kereta kebal keluar Gaza dan membenarkan penghantaran bantuan perubatan dan makanan, bahan api dan gas memasak. Ia juga akan membolehkan pergerakan orang ramai kembali ke utara Gaza. Peringkat kedua menyaksikan Hamas membebaskan semua tentera wanita Israel. Peringkat ketiga yang mungkin berlangsung selama sebulan, Israel akan mengundurkan kereta kebal dari Gaza dan kedua-dua pihak akan menghentikan semua aktiviti pertempuran. Sumber Mesir berkata bahawa kedua-dua kumpulan Hamas dan Jihad Islam yang mengadakan perbincangan berasingan dengan pengantara Mesir di Kahirah tidak akan berhenti berperang melainkan pencerobohan Israel di Gaza ditamatkan. Hamas dan Jihad Islam bagaimanapun menegaskan perjanjian pertukaran tahanan harus menyaksikan pembebasan semua rakyat Palestin di penjara Israel. Israel dilaporkan terbuka kepada satu lagi gencatan senjata namun menolak tuntutan pejuang Palestin untuk menamatkan perang dan pengunduran tenteranya dari Gaza. Mesir dilaporkan akan membantu rundingan untuk membentuk kerajaan teknokrat di Gaza yang akan mengendalikan bantuan dan pembinaan semula wilayah itu dan usaha mengadakan pilihan raya. Fasa terakhir cadangan itu akan menyaksikan pengunduran Israel dari Gaza dan membenarkan pelarian pulang. Seorang ibu menempuh perjalanan penuh liku sebelum selamat melahirkan anak kembar 4-nya. Iman Al-Masri dari Uttar Gaza perlu berjalan kaki sejauh 5 km untuk ke kem pelarian Jabalia di Uttar Gaza. Dari situ, dia mencari pengangkutan yang akan membawa mereka ke Deir Al-Bala, lokasi yang lebih jauh ke selatan. Beberapa hari selepas perang Hamas Israel bermula pada 7 Oktober, dia yang ketika itu hamil 6 bulan bersama 3 anaknya yang lain berjalan kaki dari rumah mereka di Bait Hanun di utara Gaza. Ketika itu mereka mahu mencari tempat berlindung selama beberapa hari. Dalam keadaan hamil 6 bulan dan perjalanan terlalu jauh, ia menjejaskan kehamilan ibu berusia 28 tahun itu. Iman selamat melahirkan 2 anak perempuan, Tia dan Lin, serta 2 anak lelaki dinamakan Yasir dan Muhammad.
Wanita itu melahirkan kembar empatnya itu secara pembedahan pada 18 Disember lalu. Lebih perit, selepas melahirkan anak, Iman diminta segera meninggalkan hospital bagi memberi ruang kepada mangsa perang. Namun, dia tidak dapat membawa Muhammad kerana keadaan bayinya itu yang terlalu lemah. Kini, mereka tinggal di bilik darjah di sebuah sekolah di Dair Al-Balah bersama kira-kira 50 ahli keluarga besar mereka yang lain. Setitis air amat berharga buat pelarian di Yaman. Disebabkan harganya yang tinggi, ada kalanya mereka terpaksa mengikat perut dan mendahulukan wang bagi membeli bekalan asas itu. Kehadiran musim panas dalam masa sama memberi cabaran kepada pelarian apabila penggunaan air lebih tinggi berbanding hari biasa. Laporannya bersama Nazirah Syaringat di Yaman. Musim panas di Yaman baru sahaja tiba dan bermulalah episod mencabar buat pelarian yang berdepan kemudahan air yang terhad. Di sesetengah penempatan di Ma'arib ada juga kemah dan rumah pelarian dilengkapi tangki air. Namun, ia hanya akan terisi jika wangnya tersedia. الماء هنا شراء نشتري الوايت حق 3 أيام لسعة 1000 لتر ب 2500 والماء الحالي أيضا شراء كله شراء. يعني يقدر تكلفة شراء الماء شهريا في هذا المكان الذي أنا فيه ما يقدر ب 55,000 ريال. Dia yang menjadi mangsa tembakan kumpulan Houthi ketika menyertai demonstrasi di Sana'a tidak dapat bekerja dan terpaksa berjimat untuk memenuhi keperluan utama keluarganya. Selain berjimat, air itu juga akan dikitar semula bagi tujuan mencuci pakaian dan peralatan dapur. Apabila hujan, ia ibarat bonus buat mereka memandangkan air itu boleh digunakan untuk membasuh serta mandi. Di kem pelarian di Yaman ini memerlukan sekitar RM120 sebulan untuk bekalan air dan jika mereka mempunyai pendapatan, mereka akan mengutamakan keperluan air terlebih dahulu, barulah mereka memperuntukkan perbelanjaan itu untuk perkara-perkara lain. Dan daripada air tangki ini, inilah yang digunakan untuk mereka mandi, membasuh dan juga untuk minum. Kehadiran misi kemanusiaan MyCare Inclusive memberi sedikit kelegaan kepada penduduk di kem pelarian Jufainah ini apabila 18 tangki air diedar kepada 30 keluarga di sini dengan kos keseluruhan berjumlah $2,100 Amerika hasil sumbangan rakyat Malaysia. Kekurangan bekalan air bersih di Yaman mendedahkan pelarian kepada risiko penyakit dan merupakan antara masalah kritikal di kawasan kem pelarian yang padat. Laporan Nazirah Syaringat bersama juru kamera Dalami Yaakob, Yaman, Berita Al-Hijrah. Sekian Berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.